Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Hari ini kita akan memulakan kuliah kita bab 2 pengurusan. Di bawah tajuk Kepimpinan dan Motivasi. Apabila selesai kuliah ini, di akhir pembelajaran, para pelajar dapat 1. Menarifkan maksud kepimpinan. 2. Membandingkan pemimpin dan pengurus. 3. Menerangkan 4 gaya kepimpinan. Kepimpinan dan motivasi. Pengenalan kepimpinan. Tarif kepimpinan, iaitu proses di mana pengurus bekerja bersama sumber manusia untuk mencapai matlamat organisasi. Proses di mana pengurus memotivasi, memimpin dan melakukan apa jua tindakan yang melibatkan berurusan dengan manusia untuk mencapai matlamat organisasi. Ini adalah perbandingan dari segi pemimpin dan pengurus, melibatkan 4 aspek, iaitu interaksi, kedudukan dalam organisasi, sikap dan motivasi, skop pendekatan. Okey, kita huraikan satu persatu. Yang pertama adalah interaksi, di mana interaksi pemimpin lebih bercorak peribadi berbanding pengurus disebabkan pemimpin perlu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain agar mereka melaksanakan arahan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Manakala pula interaksi pengurus pula menitik beratkan fungsi pengurusan yang bukan bersifat peribadi. Pemimpin mungkin tidak mempunyai kedudukan formal dalam organisasi. Beliau dilantik disebabkan oleh ciri-ciri kepimpinan yang ada padanya. Berbanding pengurus mempunyai kedudukan yang formal dalam organisasi, menyebabkan pengurus ada tanggungjawab dan autoriti tertentu di mana pengurus akan berperanan sebagai pemimpin. Ini adalah huraian bagi kedudukan dalam organisasi. 3. Sikap dan motivasi dari aspek pemimpin. Pemimpin bersikap lebih aktif dari aspek kemanusiaan dan lebih mengambil berat tentang cara yang digunakan untuk mencapai matlamat. Pemimpin mengambil berat tentang hak ehwal subordinatnya kerana hendak mempengaruhi mereka melaksanakan arahan. Ini akan memotivasikan pekerja untuk terus bekerja. Berbanding dengan pengurus, di mana pengurus mempunyai sikap yang pasif dari aspek kemanusiaan, iaitu tugas pengurus adalah memastikan matlamat yang ditetapkan tercapai. Oleh itu, pengurus tidak mengambil berat tentang cara yang digunakan sama ada betul atau salah untuk mencapai matlamat tersebut. Pengurus menggunakan kuasanya untuk mengarah pekerja dan ini menyebabkan pekerja tidak bermotivasi. Okey. Skop dan pendekatan pula, pemimpin menangani perubahan kerana pemimpin menjelaskan arah tujuan dengan membentuk visi yang sesuai, menyelaraskan semua usaha subordinat dengan memaklumkan kepada mereka visi yang dibentuk serta memberi semangat kepada subordinatnya untuk menangani semua halangan. Pengurus pula, pengurus mengasasi kerumitan dalam organisasi. Oleh itu, pengurus memastikan operasi berjalan lancar atas landasan yang betul berdasarkan perancangan formal. Mereka bentuk struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil berdasarkan rancangan yang disusun.
Pengenalan kepimpinan, tarif gaya kepimpinan. Definisi dia adalah pendekatan atau kaedah yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi subordinatnya. Okey, gaya kepimpinan pertama adalah gaya kepimpinan autokratik, di mana ia melibatkan seorang ketua yang mengarahkan kaedah kerja, membuat keputusan berseorangan dan menghadkan penyertaan pekerja. Subordinat tidak terlibat dalam membuat keputusan. Gaya ini sesuai bagi organisasi yang 1. Menghadapi krisis, 2. Mempunyai pekerja baru, 3. Mempunyai pekerja yang tidak bermotivasi. Gaya kepimpinan kedua adalah gaya kepimpinan demokratik, di mana seorang ketua melibatkan pekerja dalam perbuatan keputusan, delegasi autoriti dan menggunakan maklum balas sebagai peluang untuk melatih pekerja. Subordinat dilibatkan berbincang dalam proses membuat keputusan, tetapi keputusan akhir dibuat oleh pengurus. Cara ini akan memberikan keputusan yang lebih berkualiti, di samping dapat memajukan bakat dan meningkatkan kemahiran pekerja. Pekerja akan lebih bermotivasi, berkomitmen tinggi dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat secara bersama. Ketiga, gaya kepimpinan laissez-faire, iaitu di mana seorang pengurus membenarkan kumpulan membuat keputusan dan menyempurnakan tugas dengan bagaimana cara yang dirasakan sesuai berdasarkan lingkungan had-had tertentu yang dibenarkan untuk mencapai matlamat kerja. Subordinat menggunakan kemahiran dan pengalaman untuk membuat pertimbangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Gaya ini dilaksanakan apabila para pekerja bermotivasi tinggi, berpengalaman, berpengetahuan dan lain-lain. Dan gaya kepimpinan terakhir adalah gaya kepimpinan Islamik, di mana seorang ketua memimpin berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan berteraskan konsep syura. Pekerja wajib taat kepada pemimpin dengan mematuhi arahan. Pemimpin wajib menerima kuasa dan tanggungjawab pengurusan yang diberikan oleh organisasi sebagai amanah. Apa itu amanah? Tugas-tugas pengurusan yang diterima perlu ditadbir, diputus atau dibincangkan menerusi konsep syura, iaitu permuafakatan antara pemimpin dan pekerja bawahannya serta pengurus-pengurus lain. Menekankan konsep tawakal, iaitu berserah kepada Tuhan setelah semua idea dan perancangan diatur dengan teliti bagi mencapai matlamat organisasi. Ini adalah perbandingan setiap gaya kepimpinan. Okey, selesai kuliah untuk hari ini. Sila jawab soalan latihan yang diberikan.